okey, kata cikgu, saya dapat murid yang lemah. Saya dapat murid yang lemah ni. Bila murid yang lemah, macam mana saya nak mengajar ulasan? Sebab cikgu tak dapat lari pada peperiksaan. Buatlah macam mana pun, konteks dia akan pergi pada peperiksaan. Tak apa. Peperiksaan satu bab, untuk mencapai SP ni satu bab. Kalau murid tu lemah, cikgu nak ajar ulasan, cikgu boleh mula satu peringkat demi peringkat. Okey, saya bagi contohlah murid yang lemah ni. Murid yang lemah. Tadi murid yang pandai yang tadi tu, yang contoh tadi untuk keseluruhan kan? Murid yang tidak ada masalah sangat, maksudnya kita mengajar sekali pun dia boleh faham, kita berilah gitu. Tapi kalau murid yang lemah, kita kena ajarkan sikit-sikit budak-budak macam ni. Kita tak bolehlah nak ajar zoom terus. Okey, kalau murid yang lemah, kita mula, contohlah. Saya mula hari ni membaca, minggu ni membaca. Minggu saya tak sambung. Saya ajar satu persatu. Okey ya. Saya ajar 161, budak tu bercakap hari Senin. 161, ya. Cakap je hari Senin tu. Okey. Selepas tu saya pergi pula, saya ajar budak lemah-lemah ni. Saya ambil lemah. Saya pergi 2.52. 2.51. Tak maaf. Sekejap. Tadi 16? 161. 61 tak apa, budak nak cakap je. Okey, 161 nak tengok dulu. Apa dia 61 tu? Okey, bercakap. Berbicara. Okey. Kalau nak budak hak slow lagi lah doktor. Kalau hak slow lagi, kita pergi 172. Kita mula dengan 172. Okey. Berbincang, mengungkapkan pendapat. Kita bagi gambar, cikgu terlibat sendiri berbincang dengan murid tu. Bagikan pendapat tentang gambar tu, apa yang tersurat dia. Boleh mula dengan 172. Pelibatan guru lebih banyak lah. Okey. Hari Selasa? Selepas itu, hari Selasa, saya pergi 2.42. 2.42. 2.42. Okey, saya stop di situ saja. 2.42 tu, murid dia apa? Membaca, memahami maklumat tersurat untuk membuat rumusan. Contoh tersurat, kita bagi sekeping gambar kan. Kita tanya budak tu, gambar ni tentang apa? Oh cikgu, gambar ni tentang gotong royong. Itulah rumusan daripada apa yang dia baca. Cukuplah budak yang lemah. Kita simpan. Minggu depan kita pergi pada dia 2.41. 2.41 tu kita baca maklumat tersurat dan tersirat, buat ulasan. Okey, orang ni sapu sampah. Apa jadi pada tempat itu? Bersih. Orang ni minum air. Apa jadi pada orang itu? Sihat. Ni murid yang lemah lah. 241. Kita simpan dia punya bahan. Jangan kita nak ni lagi. Lepas tu kita pergi sampai minggu 3, kita pergi 2.43. 2.43 tu dia buat apa? Baca maklumat tersurat dan tersirat, buat keputusan. Okey, sekarang kita kata gotong royong. Baik tak aktiviti gotong royong ni? Baik cikgu. Kenapa? Dapat mengeratkan hubungan. Cukup. Cuba doktor gabungkan 241, 242, 243. Automatik dia akan jadi 3.91 apabila dia menulis. 3.41. 3.9 menulis ulasan. 3.9. Oh. Doktor nampak bahan tu? Nampak tak dia punya sistem? Nampak tak dia punya style dia? Kita ajar 242. Kita bagi sekeping gambar. Contoh sekeping gambar gotong royong. Jadi apa rumusan dia? Budak akan tulis gambar tersebut tentang aktiviti gotong royong. Ataupun budak akan cakap cikgu Mat, gambar tersebut, gambar tu tentang aktiviti gotong royong. Okeylah rumusan dia tu. Okey. Lepas itu kita pergi 241. Dalam gambar tu ada gotong royong, ada orang sapu sampah, ada orang cat rumah. Jadi orang sapu sampah, apa jadi? Kalau orang Kedah kata rumah tu lebih cantik lah. Kita kata kita mesti menyapu sampah supaya bersih. Kita mesti mengecat rumah supaya cantik. Itu semua dua jadi, dia akan jadi 2.42. 2.41. 2.41. Apabila dia tulis satu-satu, dia bagi orang tu buat apa, tersirat dia apa jadi, itu tersirat. Okey, jadi pada 241. Pergi pada 2.43, perian ketiga lah kita kata.
baca, faham maklumat tersurat dan tersirat, buat keputusan. Sekarang kita tanya, aktiviti gotong royong ni baik tak baik? Aktiviti gotong royong ni baik kerana, bila kerana itu dia telah membuat satu keputusan. Dia dah terberi alasan. Tadi dia kata, aktiviti ni baik tak? 2.43. Aktiviti ni baik tak? Baik, cikgu. Itu keputusan dia. Lepas tu kita tanya mengapa? Kerana dapat mengeratkan hubungan dan membersihkan kawasan. Itu ialah alasan dia. Jadi apabila kita gabung 241, mula dengan 242, 241, 243, kita dah dapat capai 391 secara tak langsung. Okey. Ada soalan nak tanya? Alright. Yang PDP terancang ni buat dalam 1 minggu ke maksudnya? Dalam 1 minggu tu terus mengajar fokus pada kemahiran 2 saja. Macam tu ke? Tak. Saya cerita ni budak yang lemah. Budak yang lemah ni kita buat hari ni, kita simpan. Minggu depan kita sambung. Jelas. Jangan buat satu membaca satu minggu tu membaca semua. Itu dia akan jadi bosan lah. Tak kena lah. Jelas. Jelas. Kita buat, kita simpan. Minggu depan kita sambung balik. Sikit. Biar sikit, lama-lama dia capai. Objektif tu akan capai. Okey. Alright.